Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang masih belum subscribe, tolong tekan butang subscribe itu sekarang. Kita road to 400k subscriber. InsyaAllah kita akan terus memberikan konten-konten yang mudah-mudahan boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Orang suruh aku ulas berkenaan dengan Nas Daily masuk Malaysia. Siapa tu Nas Daily? Kau pergi Google sendiri lah, aku malah nak cerita. Tapi apa yang aku boleh cerita berkenaan dengan Nas Daily ni? Nas Daily ni adalah seorang vlogger yang popular dekat internet yang selalu buat video berdurasi 1 minit yang dia share macam-macam konten berkenaan dengan negara-negara dan macam-macam lagi lah yang dia share. Yelah, vlogger, influencer, dia nak cerita apa? Dia cerita lah, dan turut mempunyai pengikut berjuta-juta di seluruh dunia. Kenapa orang Malaysia, terutamanya orang Islam, sangat benci dengan Nas Daily? Kepada yang kenal mungkin dah benci, kepada yang baru nak kenal kalau rasa-rasa macam kenapa nak kena benci dia Dengar betul-betul apa yang aku nak cerita dekat korang ni. Mamat ni bagi aku adalah orang yang paling munafik, yang paling putara alam dekat dalam dunia ni. Sebab apa? Dia ni orang berdarah Palestin Israel. Dari sudut agama, mula-mula dia claim dia orang Islam, tapi lama-kelamaan macam dah murtad, dan lama-kelamaan katanya dia dah buat agama dia sendiri. Dia juga pernah menyentuh isu berkenaan dengan konflik Israel dan Palestin yang memang dia sokong Israel lah. Tapi baru-baru ni pula ada terkantoi yang dia pernah maki negara Israel. Kalau pasal kena mengena dengan Malaysia pula, kita tahu yang Malaysia memang mengharamkan warga negara Israel yang ada pasport Israel untuk masuk Malaysia. Jadi pada satu hari tu dia cuba masuk Malaysia, tapi tak boleh lah sebab dia punya pasport Israel. Start daripada situ dia sudah bengang, dan dia ada buat satu video konten yang menggelarkan Malaysia sebagai the forbidden land dan memutarbelikkan fakta yang mengkondem Malaysia kenapa mengharamkan Israel dan tidak ada hubungan politik dengan Israel. Mamat ni juga pernah buat konten berkenaan dengan pelarian Syria yang bernama Hassan, yang sebelum ni kita tahu terperangkap dekat KLIA 2 selama 6 bulan akibat tidak mempunyai pasport yang sah. Dia tak boleh keluar Malaysia dan dia tak boleh masuk Malaysia. Jadi si Nas Daily ni pura-pura prihatin lah menggunakan isu ini, tolong, tapi sebenarnya niat dia hanyalah untuk tunjuk konon-konon dia hero lah. Sambil-sambil tu dia telah memburuk-burukkan Malaysia dan mengkondem Malaysia juga. Kenapa Mamat ni boleh stranded dekat airport Malaysia selama 6 bulan? Dia boleh tambah-tambah nasi dan memutarbelikkan fakta. Nas Daily ni kalau nak tahu, dia ni sangat suka pasal negara Singapura. Benda tu tak ada masalah lah. Tapi Mamat ni dia suka comparekan Singapura dengan Malaysia, yang mana yang buruk-buruk semua dia tuju dekat Malaysia lah. Termasuklah cara rakyat Singapura parking kereta, yang mana Mamat ni memuji cara rakyat Singapura parking kereta dorang 90% daripada rakyat dorang parking secara reverse. Tapi negara lain tak suka buat macam tu dan dia condemn sambil tunjuk dekat video kereta tu adalah kereta daripada Malaysia. Bukan Malaysia je, malah Filipina pun turut benci Nas Daily ni. Sebab apa? Dia pernah buat konten yang menghina rakyat
rakyat miskin dekat Filipina dan mengeksploitasi budaya dekat Filipina hanya kerana wang ringgit. Sebagaimana yang korang tahu, bukan Malaysia sahaja yang mengharamkan Israel daripada masuk Malaysia, malah negara Republik Indonesia juga turut mengharamkan daripada orang Israel yang ada pasport Israel daripada masuk negara Republik Indonesia, dan turut menjadi mangsa kecaman oleh Mamat Nas Daily Munafik ni. Pada Mei tahun lepas 2021, beliau ada buat konten yang beliau akan cuba juga masuk negara-negara yang dia tak boleh masuk kerana pasport yang dipegangnya adalah pasport Israel. Apa yang dia buat? Punyalah licik Mamat ni, dia sekarang ni ada dua kerakyatan di mana dia mempunyai pasport daripada Caribbean. Lepas tu lebih kurang semalam kemarin, minggu lepas, baru-baru ni lah kecoh yang Nas Daily ni telah berjaya masuk Malaysia. Tapi tempat yang dia pergi hanyalah dekat Melaka dan dia berada dekat Malaysia hanya pada tempoh 12 jam sahaja. There you go. Good luck. You look amazing. Thank you. And here you go. Wow. Coconut, already to drink. How would you describe Malaysia in one sentence? Beautiful heaven. Wow, that's a huge sentence. Oh, it's too much? No, it's good. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Thank you so much. Bye bye. Ramai budak-budak TikTok palatau boleh tanya pula, kenapa immigration tak ambil tindakan? Kenapa polis tak ambil tindakan? Nak tanya soalan pun biarlah berotak sikit. Yang diharamkan tu adalah negara, bukan individu. Nas Daily ni bukanlah seorang penjenayah antarabangsa, tak pernah pun buat jenayah antarabangsa yang boleh membuatkan beliau di-ban oleh mana-mana negara. Mamat ni tak boleh masuk Malaysia sebab dia adalah rakyat Israel yang pemegang pasport Israel. Tapi bila dia dah ada dua kerakyatan sekarang dan dia berjaya dapatkan pasport daripada negara kerakyatan yang kedua tu, itu menjadi lesen dia untuk masuk Malaysia dengan cara yang sah. Jadi memang immigration, polis semua tak boleh buat apa-apa pun. Dan sebab-sebab yang lain kenapa Nas Daily ni perak sangat nak masuk Malaysia, aku percaya memang dia sengaja nak cari point, mungkin nak cari kelemahan Malaysia dari sudut sini ke, dari sudut sana ke, untuk memburuk-burukkan Malaysia. Dan juga aku percaya disebabkan korang-korang yang tengah tengok video ni sebenarnya adalah penyokong dan peminat Nas Daily si munafik ni. Betul tak? Sebab dia tahu dekat Malaysia ni ada peminat dia. Mungkin juga sebab dia nak meraih ramai lagi sokongan, dia nak cari ramai lagi pengikut, ramai lagi peminat. Mungkin dengan buat konten yang acah-acah baik, acah-acah menyokong pasal Malaysia. Dan mungkin juga Mamat Nas Daily ni tahu yang orang Malaysia sememangnya segelintir senang sangat terpengaruh, senang sangat terracun dengan influencer-influencer ramai pengikut
macam si munafik ni. Jadi lagi sekali kepada korang-korang yang mungkin terpesona, terpengaruh, menjadi pengikut taksub dengan Nas Daily ni, fikir-fikir balik, tengoklah apa benda onar-onar yang dia dah buat dekat seluruh dunia berkaitan dengan diri dia, Palestin, dan juga yang ada kena-mena dengan Malaysia. Sebab dia pernah kutuk, condemn Malaysia yang satu dunia boleh nampak, yang mana benda yang dia condemn tu adalah fakta yang diputarbelitkan dan benda yang tidak betul. Jadi itu sajalah ulasan aku yang korang minta berkenaan dengan Nas Daily masuk Malaysia. Sekiranya korang suka dengan video ni, korang boleh tekan butang share. Jangan lupa untuk komen. Kalau korang ada apa-apa nak cakap, mungkin peminat Nas Daily, berani lah komen, nak tengok apa aku buat. So jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Moga-moga Malaysia terus dilimpahi rahmat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam, kembalilah pada Allah, kembalilah kepada agama Islam yang sebenar. Semoga kita semua dikurniakan taufik dan hidayah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.